Halo Malaysia, selamat kembali ke channel Elvino USTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini supaya anda tidak ketinggalan dengan semua perkongsian berita yang saya akan kongsikan di dalam channel ini. Untuk perkongsian berita hari ini dipetik daripada mykmu.net. Kekentalan 6 MP bersatu teruji, ditulis oleh Hishamuddin Aun. Mereka diancam dan diugut, tapi 6 ahli parlimen bersatu yang sudah menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak berganjak daripada pendirian masing-masing. Percaya bahawa mereka tidak akan kehilangan kerusi parlimen masing-masing. Mereka yang digelar 6 jahanam itu yakin kelompangan dalam perlembagaan bersatu membenarkan tindakan mereka selagi tidak mengisytiharkan keluar parti. Buktinya sekalipun diberi kata dua supaya menarik balik sokongan terhadap Anwar sebelum Perhimpunan Agung Khas Parti 2 Mac ini untuk mengelak daripada dipecat. Keenam-enamnya Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Suhaili Abdul Rahman, Muhammad Azizi Abu Naim, Zahari Kecik, Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal dan Zulkifli Hanafi memilih untuk memekakkan telinga. Ahad lalu, Ketua Penerangan Razali Idris dalam mengeluarkan kata dua berkenaan berkata peluang buat mereka yang mengisytiharkan menyokong Anwar masih terbuka. Jika umum tarik balik sokongan, keahlian dan kedudukan mereka sebagai ahli parlimen selamat. Tidak sekadar itu, beliau mendakwa ada dalang cuba menghasut 6 ahli parlimen itu kekal menyokong Anwar dengan alasan pindaan pasal 10 perlembagaan parti tidak akan memberi kesan kepada mereka. Razali tidak pula menamakan dalang dimaksudkannya, tapi sekadar menyebut ia adalah pemimpin utama Parti Pakatan Harapan PH. Beliau, dalang yang dimaksudkannya, mendakwa pindaan pasal 10 yang akan dilakukan Parti 2 Mac ini tidak boleh mengaitkan kesalahan kepada 6 ahli parlimen berkenaan, katanya. Sedari awal, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman pada 8 Disember 2023 menyatakan tindakan ahli parlimen berkenaan menyokong Perdana Menteri tidak menyalahi Akta Anti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3. Ini kerana semua ahli parlimen itu hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Akta lompat parti itu bermaksud betul-betul lompat parti, sedangkan mereka menyatakan bahawa mereka tidak meninggalkan parti, hanya memberi sokongan. Katanya sambil menambah parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Parlimen dan Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang membawa usul akta itu tahun lepas dilaporkan turut menjelaskan bahawa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang mempunyai peruntukan melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada 5 Oktober 2022 selepas diluluskan Dewan Rakyat pada 28 Julai tahun yang sama. Lantaran itu, Bersatu dijangka meluluskan pindaan perlembagaan mirip UMNO dan DAP bagi mewajibkan wakil rakyatnya mengosongkan kerusi jika menyokong parti lawan. Seperti kenyataan ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Muhammad Rafiq Abdullah semalam, pindaan dijangka dibentangkan pada Perhimpunan Agung Khas di Shah Alam 2 Mac ini selari dengan perkara 49A perlembagaan merujuk kepada Akta Anti Lompat Parti. Sekiranya mereka enggan mengosongkan kerusi, maka Bersatu akan menulis surat kepada Speaker Dewan Rakyat untuk mengarahkan mereka berbuat demikian. Terpulang kepada Speaker untuk buat keputusan. Kalau kami tak puas hati, ia akan dibawa pula ke mahkamah, katanya. Maknanya ada dua pandangan berlawanan terhadap bagaimana untuk mengadili 6 ahli parlimen yang sudah menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar sama ada mereka perlu mengosongkan kerusi parlimen masing-masing atau tidak perlu berbuat demikian. Seorang lagi ahli MPT, Dr. Afif Bahardin,
turut berpandangan kerusi parlimen seperti Labuan, Kuala Kangsar, Bukit Gantang, Gua Musang, Tanah Merah, dan Tanjung Karang perlu dikosongkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya kecil PRK dalam masa terdekat. Ke arah itu, katanya, Bersatu akan menggerakkan apa saja kaedah dan bertindak dalam ruang lingkup perundangan, serta politik bagi memastikan beberapa kerusi parlimen milik parti itu dikosongkan seperti termaktub dalam Akta Anti Lompat Parti. Suhaili sebelum ini bertegas bahawa hanya Speaker Dewan Rakyat dan Mahkamah boleh menamatkan riwayat politik 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri dan bukannya perlembagaan parti, apatah lagi mereka mengambil keputusan itu sebelum pindahan perlembagaan parti dibuat. Persoalannya, apakah sebarang pindaan pada 2 Mac ini boleh dikuatkuasakan secara retrospektif atau hanya selepas pindaan diluluskan? Suhaili turut mendakwa tindakan mereka menyokong kerajaan tidak salah dari sudut perlembagaan Bersatu. Kami sokong kerajaan ketika bersatu, tak pindah perlembagaan lagi. Kalau pindah pun data terpakai untuk kami, katanya yang turut mencabar Bersatu, memecat 6 jahanam. Kalau pimpinan Bersatu rasa hebat sangat, pecatlah kami yang dah isytihar sokong PMX. Nak suruh kosongkan kerusi? Ini memang saya tidak layanlah. Tunggu saja PRU ke-16, katanya. Insya Allah, maka tamatlah riwayat 6 jahanam. Mudah-mudahan Bersatu kembali bangkit dan terus marah, kata Razali di Facebook Ahad, lalu sambil berpandangan bahawa pindahan perlembagaan parti itu nanti akan terpakai kepada 6 ahli parlimen itu kerana mereka mendakwa masih ahli Bersatu. Berkongsi pandangannya, Ketua Pemuda Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, mereka tetap akan tertakluk kepada pindahan perlembagaan parti kerana masih ahli parti, walaupun pindahan dibuat selepas sokongan terbuka dibuat. Benarkah pendapat demikian? Menyifatkan kenyataan Razali itu tidak berasas, Suhaili berkata, pindahan perlembagaan Bersatu tidak akan mengubah pendiriannya untuk kekal menyokong Anwar. Bila PN setahun kekal jadi pembangkang dan rakyat di kawasan saya jadi mangsa, saya putuskan sokong PMX sebagai ketua kerajaan. Apakah saya akan patah balik untuk sokong PN kerana Bersatu pindah perlembagaan? Jawapan saya tidak, katanya. Sependapat dengannya, Azizi pula mendakwa Bersatu tidak boleh mengambil tindakan kerana perlembagaan parti akan diubah hampir 4 bulan selepas beliau mengumumkan menyokong Anwar pada 7 November 2023. Pindahan itu, katanya, tidak akan menghalangnya daripada terus berkhidmat kepada rakyat di kawasan Gua Musang. Zulkifli yang mempertahankan tindakannya menyokong Anwar sebagai wakil rakyat pembangkang ke-6 bertindak demikian pada 24 Januari yang lalu. Menegaskan kedudukannya sebagai ahli Dewan Rakyat tidak terjejas sama sekali. Tidak benar itu, perlu kosongkan kerusi. Saya masih kekal ahli dan setia sebagai ahli Bersatu, cuma menyokong kepimpinan kerajaan semasa bagi dapat berfungsi sebagai ahli parlimen, memandangkan rakyat terhimpit dengan sara hidup yang tinggi dan sangat terbeban dengan harga barang yang sangat mahal sekarang, katanya. Di sebalik Wan Ahmad Faisal menyatakan keputusan Perhimpunan Agung khas nanti dijangka memudahkan Perikatan Nasional PN mendapat semua kerusi parlimen yang dianggapnya mudah untuk dikosongkan. Beliau bagaimanapun tidak boleh menjelaskan lebih lagi mengenai perkara itu. Saya tidak boleh jelaskan, kita kena tunggu perhimpunan khas untuk pindah perlembagaan parti, katanya. Namun di mana ahli parlimen macang itu masih keliru, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul pula berasa lebih pasti. Mereka, iaitu 6 ahli parlimen Bersatu itu, tidak perlu dikosongkan kerusi masing-masing. Menegaskan perkara penting yang ahli parlimen berkenaan perlu lakukan adalah menyatakan secara bertulis bahawa mereka masih kekal ahli parti terbabit. Johari pula menyambung, pada saya selagi mereka kata tidak lompat, dia tidak meninggalkan partinya, nyatakan secara bertulis yang mereka masih ahli Bersatu, dia sokong PM, jadi apa masalahnya? Itu setakat ini mungkin memadai untuk menjawab segala persoalan, baik kepada Razali, Rafiq, Afif,
Wan Ahmad Faisal atau sesiapa saja yang sealiran pemikiran, hingga memungkinkan kekalutan ini hanya boleh diselesaikan di mahkamah. Kekentalan 6 MP bersatu teruji. Sekian saja dulu perkongsian berita untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Kita jumpa di perkongsian berita yang seterusnya. Bye-bye.